Yo guys, welcome to my video. Hari ni akhirnya setelah lama aku tunggu, kita dah dapat benda yang aku nak sangat. Tahun 2023, 2024 kita dapat. Dan kita akan buat unboxing untuk korang tengok juga experience first time dekat dalam Malaysia ni, dalam studio aku sendiri. Dan aku juga ada promise korang something kan, untuk korang rasa sendiri Apple Vision Pro finally ada dekat atas meja aku ni. Nampak kotak dia besar gila kan? Aku tak boleh nak sorokkan pun. Even masa aku beli pun rasa macam agak janggal nak bawa benda ni ke kiri ataupun ke mana-mana. Alright, anyway, mana aku dapat Apple Vision Pro ni actually dekat Ashraf High Tech. So kalau korang nak check out untuk beli Apple Vision Pro yang sama macam aku ni, pergi dekat dia orang and bagi tahu yang korang actually dapat tahu daripada aku sendiri. Lepas ni akan bagi aku device lagi kan. Alright, macam yang aku tengok, kita akan terus unboxing je Apple Vision Pro. First juga dalam Malaysia dan juga first juga dekat dalam studio, untuk bagi korang experience tengok depan mata dan sebagainya. Alright, first thing first, kita nak cakap pasal dia punya kotak lah kan. Simple je, tak ada rasa macam vibe yang kata lagi hebat daripada orang lain. And dia lebih kepada rasa macam korang beli Apple HomePod sebenarnya. Kalau korang pernah buat ataupun pernah tengok Apple HomePod kan, dia lebih kurang macam ni juga. But apa yang ditunjukkan sebenarnya simple je. Depan ni actually akan ada Apple Vision Pro, gambar tu sendiri. Lepas tu dekat dia punya kiri ni akan ada logo ataupun nama Apple Vision Pro. Dan sama juga bahagian kiri, atas tak ada apa, literally kosong kalau korang nampak dekat sini. Sama juga macam dekat bawah. However, kalau korang tengok dekat bawah, kalau korang tengok dekat belakang ni, akan ada version storage dekat sini. So dekat sini 256GB dengan Apple Vision Pro. Tak ada option lain melainkan strap dan juga beberapa, dia cakap kat sini includes ataupun apa yang disekalikan dekat dalam kotak, so that korang prepare awal-awal kalau nak beli aksesori dia lah kan. I'm quite excited sebenarnya sebab dah lama aku tunggu and rasa macam quite impossible untuk aku beli sebenarnya. So without wasting more time, kita akan unbox je satu-satu. Alright, so kita akan koyakkan je. Lagi ready? Let's go. Tengok ni, cantik kan? Bau dia macam korang beli MacBook ataupun beli iMac. Dalam dia tak ada apa dalam ni kosong dah. Lepas tu, kau tengok ni, nampak macam dia persembahkan benda ni ataupun letak dekat dia punya kotak ni. Rasa macam kalau korang beli, kenal tak mainan macam apa, toys punya military tu ataupun Smart Soldier, korang tahu tak? Dia macam bila dia buat 3D rendering tu kan. So benda ni lah rasa ataupun nampak macam Small Soldier. Sekarang kita akan try untuk tengok apa yang Apple actually letak dekat dalam ni. Okay, cara angkat dia macam ni je. Sangat premium lah, best lah. Tengok dia punya kotak, dia punya siap ada ni kot. Ada dia punya casing untuk protect dia punya glass. So ni kita letak dekat tepi dulu. Yang tu nampak cool dah. Dekat dalam apa ada lagi? Tengok. Akan ada kotak sama macam basically iPhone korang juga, iPad korang juga. So apa yang dia akan bagi lagi dekat sini? Wow. Besar gila manual guide dia. Tengok ni. What the heck? Besar gila kot. Selama aku beli barang-barang Apple lah kan, aku rasa this is the biggest manual guide yang Apple pernah bagi dekat aku, yang Apple pernah letak dekat dalam kotak. Tapi ada satu-satu lah, very detail dan juga gambar dia pun cantik. Orang dia pun style kan. Nampak macam this is a new future untuk Apple punya products, Apple punya company dan sebagainya. So ni kita letak dekat tepi. Next one, ni adalah dual loop band. So dual loop band ni, kalau kita tengok apa yang ada dekat dalam,
So, okay, dual loop band ni kalau ikutkan, dia adalah satu strap untuk korang ikat dekat atas tau. Apa yang korang nampak dekat sini sebenarnya hanya dekat belakang saja. Kalau korang nak pakai secara, orang kata sekejap je lah, tak sampai 30 minit ataupun 1 jam. So, kalau kau pakai lama-lama, sepatutnya benda tu akan macam bagi stres dekat korang punya dahi dan juga belakang kepala. So, benda ni akan release that stress. So, aku tak pasti sama ada aku akan pakai tak. But dalam video ni aku takkan pakai sebab kita pakai dalam sekejap sahaja. So, tu adalah dia punya dual loop band. Benda ni actually ada size tau. Dekat sini, oh dia tak beritahu ada size apa. Oh, mungkin yang ni free size. And then, kalau kau tengok dekat sini pula, dia akan ada kabel untuk charge dan juga dia punya charger. So dekat sini akan ada charger Apple Vision Pro. Yang dekat sini adalah 30 watt dengan kabel yang braided. So kabel braided. But ada lagi dekat sini, yang ni bukan power bank tau. Yang ni adalah Apple punya battery pack untuk sekali ataupun korang onkan Apple Vision Pro. Sebab dia actually ada proprietary punya kabel ataupun connector dekat sini. Baru je lepas isu dengan USB-C lightning connector kan. Lepas tu dia buat proprietary. Aku tak faham lah Apple ni. Dia macam saja cari balah dengan dengan EU punya regulation. Tapi tak apa. Dia satu company yang cukup powerful untuk buat benda macam ni. So, good luck to you lah Apple. So, ni adalah kabel dia. Oh, actually tak panjang lah kabel dia. Dia macam pendek je sebenarnya. And yelah, not expected untuk nampak panjang sangat. So, cara nak buka dia untuk dia punya power bank, power punya ni, oh macam ni je. Slide. Wah, yang ni betul-betul rasa premium lah. Tengok, ada logo Apple. Lepas tu ada USB-C dekat atas. Nampak sangat well thought out. Tapi dia bukan untuk, well, kalau ikutkan lah kan, design macam ni untuk dia lagi selesa untuk pegang dekat dalam tangan korang dan juga selesa untuk letak dekat dalam poket. So benda ni sepatutnya akan letak dekat dalam poket bila korang pakai. Bateri kapasiti dekat sini adalah 3166 mAh. So wattage dia adalah 35.9 watt hour. Alright, aku suka lah dengan dia punya bateri bank ni. Alright. Lagi, apa lagi yang ada dekat sini? Bawah sekali adalah, oh, ini adalah fiber cloth. Tengok, polishing cloth. So, yelah, Apple Vision Pro dia banyak glass, dia banyak kaca. So, benda ni lah yang akan korang guna untuk bersihkan dia punya cermin. And ada nama Vision Pro tau. Nampak? Nampak? Ada Vision Pro dekat sini. So, ni memang special. Kalau dapat ni lagi mahal daripada cleaning cloth yang Apple jual harga RM90 tu. Ni penting. Light Seal Cushion. So, benda ni actually padding untuk mata. So, dia akan kalau korang ada peluh ke apa kan, benda ni lah yang akan serap dulu. So, ni adalah light cushion punya padding. So, benda ni akan melekat dekat mata macam ni. So, dia akan kalau tak ada benda ni, literally korang akan berlaga dengan Vision Pro ni sahaja. Alright. So, benda ni akan korang cuci juga sebab akan berpeluh obviously. Dan ada size sebenarnya. Ada size dekat sini kalau korang boleh nampak. Dekat sini korang akan nampak dia actually ada size N. So, akan ada few size juga macam W, N dan sebagainya. So, benda ni actually perbezaan dia dekat bawah ni sebenarnya. Dia akan pendek dan akan panjang lagi untuk tutup lampu ataupun any light masuk dekat dalam dia punya screen. So, orang Asia ni hidung memang kecil. So, orang US sebenarnya hidung dia besar. So, that's why benda ni memainkan peranan yang penting untuk pilih dia punya VR. Ini dia. Apple Vision Pro. Sekarang kita akan tengok macam mana dia punya looks, dia punya feel and dia punya features lah kan. Nak unbox actually quite hard. Oh, tengok ni. Dah macam beli kaset kau tak? So, ni dia punya VR. Ni kalau korang nak ketatkan. Nampak? So, dia sangat tactile lah dia punya butang ataupun scroll wheel dekat sini. Ni scroll wheel, kalau kan dia bukan scroll wheel untuk software tau. Dia adalah scroll wheel untuk tali dekat belakang ni. Kalau korang longgarkan, melalui dekat sini lah. And dia punya glass dekat depan ni pula, dia punya screen ni. Nampak? Ini dia. Apple Vision Pro dekat tangan aku
finally dekat dalam studio. Aku dah tak sabar dah. Why not kita turn on je nak tengok apa yang ada and feature apa yang dia boleh buat dekat dalam studio ni, and juga a few things yang mungkin korang tak tahu pasal Apple Vision Pro. First impression aku cakap, dia rasa macam very thought out and sangat-sangat robust. Tak ada satu pun rasa macam like prototype or everything. But kita tengok real life bila aku guna sekali. Alright, jom kita onkan benda ni. Alright, aku dah tak sabar dah nak try untuk Apple Vision Pro ni, nak tengok macam mana Apple kata tunjuk macam mana dia nampak sebuah goggle untuk augmented reality ataupun virtual reality ni. Benda ni actually dia tak on by default guna butang tau. Dia basically kena attach dengan aku punya power bank. So, sebelum tu kita akan explainkan dekat korang sikit-sikit apa yang sebenarnya quite revolutionary juga untuk sebuah goggle untuk VR ni adalah dekat depan ni korang nampak dia sebenarnya adalah sebuah screen tau. Screen size lebih kurang macam telefon korang juga, tapi dia sebenarnya adalah curve dan bukan high resolution macam yang korang nampak dekat main screen untuk korang gunakan. Benda ni just guna untuk tunjuk mata korang dan juga guna untuk contoh macam navigate bila korang activatekan ataupun buat muka untuk persona punya ID. Dekat atas ni kalau korang boleh nampak, atas ni sebenarnya ada dua butang. That is butang untuk scroll wheel, lebih kurang macam digital crown. So benda ni untuk tukarkan daripada korang nak masuk augmented reality ataupun virtual reality. So benda ni korang boleh pusingkan. Dia juga function sebagai volume juga kalau korang nak tahu. Dan dekat sini sebenarnya adalah lebih kepada untuk korang purchase anything mengikut apa yang aku tahu. Dan sebenarnya untuk pegang Apple Vision Pro ni, korang tak boleh pegang in all angle melainkan benda ni. So ni sahaja part yang korang kena pegang. Kalau tak, dekat tempat lain yang korang pegang akan rasa loose up sangat-sangat. Contohnya macam dekat sini dia akan nampak, dia akan terbuka macam tu. Dekat sini tak secure dan sebagainya. Korang kadang-kadang boleh lose juga sebab ada strap. So mana nak pegang bila korang guna Vision Pro, dekat sini je. Sini je part yang memang betul-betul attach dekat semua body. Other than that, apa yang membuatkan Vision Pro ni a bit special adalah dia punya screen dekat dalam. Kalau korang nak tahu, dia punya screen dekat sini sebenarnya adalah 4K, lagi dense daripada 4K TV ataupun korang punya iPhone 15 Pro Max yang paling baru and paling mahal tu. And dia punya refresh rate dekat sini adalah 90Hz ke atas. So macam 100 ataupun 90Hz. So it's quite, orang kata okay lah untuk korang tak rasa motion sickness. Sebab benda tu lah yang aku risaukan. Sebab aku ni memang ada motion sickness bila pakai VR. Most of the time aku akan pakai dalam 1 jam. Lebih daripada tu aku akan start rasa macam nak muntah. Sebab tu adalah motion sickness. Okay, kalau korang nak tahu. Other than that, macam mana nak pakai, dia akan ada scroll wheel dekat sini. Macam aku cakap, benda ni akan ketatkan strap dekat belakang ni. Alright, so sekadar tu je lah apa yang aku boleh explain. Bawah ni sebenarnya, kalau korang perhatikan betul-betul, cuba korang tengok, bawah ni akan ada sensor-sensor yang penting untuk detect korang punya tangan, korang punya persekitaran. Contohnya macam LiDAR sensor tu untuk detect korang punya tangan juga. So bila korang buka tangan dan snap macam ni, dia akan dapat detect dengan lagi tepat. Bukan by vision saja, tapi by depth. So dekat bawah ni akan ada LiDAR sensor, akan ada true depth sensor, sama macam korang buat Face ID tu. So benda ni sangat-sangat detail. And akan ada kamera juga kiri dan juga kanan, kalau korang boleh nampak dekat sini. So ni adalah kamera-kamera dia yang korang akan nampak bila korang tengok Apple Vision Pro. So kamera dekat depan ni adalah 6.5 megapiksel untuk nampak persekitaran. And then atas ni sebenarnya akan ada satu ruang tau untuk kipas. So dia akan coolkan dia punya prosesor dekat sini. Cakap pasal prosesor, sebenarnya dia akan ada dua prosesor tau. R1 tu sebenarnya untuk guna kamera dekat depan ni je, so that tak ada light langsung bila korang navigate ataupun pusing kepala kiri dan juga kanan. Sebab benda ni akan based on gyro. So everything dia kena sync simultaneously dan tepat instantaneously. So dekat situlah pentingnya R1 punya processor. And make sure environment actually quite lit and boleh kata terang lah. And then dia punya processor, main processor untuk proses segala benda adalah M2 punya processor. Basically MacBook Air and MacBook Pro punya processor dekat sini. So it's no slouch untuk Apple letak processor yang macam like
A17 ataupun A16 kan, tak ada. So dekat sini Pro Computing ARM processor daripada Apple itu sendiri. Alright, so aku dah tak sabar nak tengok apa yang dapat kita buat dengan benda ni. Why not, kita akan on je. Untuk gunakan benda ni perlukan dua je, that is Apple Vision Pro dan juga dia punya power bank. And macam saya cakap, dia akan ada proprietary juga. Dia punya kabel dekat sini. Ni adalah dia punya proprietary kabel daripada Apple tu sendiri. Korang kena on dia based on kau kena strap macam ni je. Nampak? So kau kena buat macam ni, lepas tu tarik. Dia akan ada bunyi klik dekat situ. And then kita akan masuk dalam dunia Apple. Benda ni aku akan letak dekat dalam poket. Kita takkan berdiri sebab kita sepatutnya dapat guna benda ni dan duduk dekat tempat sofa macam tu je. Tu berdasarkan apa yang Apple ajar lah, apa yang Apple tunjuk. Alright, so takkan terus masuk je. Lupa nak bagi tahu, tak boleh pakai spek. So kita akan masuk dalam dunia Apple. Ready? Oh, ada bunyi. Oh. Alright, so kita dah masuk dalam dunia Apple. So ni adalah aku punya Apple Vision Pro yang korang nampak. Ni adalah tangan aku. So basically ni adalah daripada kamera. Dia bukan cermin tau. And untuk mata aku sendiri, aku cakap it's almost feels like real life tau. So tak macam kamera yang korang nampak macam ada dia punya post processing dan sebagainya. So ni nampak macam like ni colour kulit aku. And dekat sini kau boleh rasa depth tu dekat mana. And kau boleh nampak blur dan sebagainya. In terms of dia punya, orang kata ketelusan dia tu, aku cakap it's advanced lah. Aku boleh bezakan antara objek yang dekat dan juga jauh. And high megapixel ke dia punya kamera ni? Aku akan cakap yes, tapi dia still akan ada noise juga tempat-tempat yang gelap dekat atas tu kalau kau nampak. And sekarang kita akan try untuk guna, since kita dah cakap pasal pengalaman untuk VR kan. Kau nampak dekat sini? Alright, so untuk dia punya penggunaan dia sebenarnya, by open macam ni tak akan nampak apa-apa. So apa yang aku perlu buat untuk tengok dia punya, orang kata, app dan sebagainya, kena tekan digital crown je untuk pergi ke home. So ni adalah home untuk, basically bukan home lah, dia lebih kepada app yang korang ada. Alright, macam mana nak navigate untuk Apple Vision Pro ni? Korang actually boleh kawal menggunakan tangan. So dia akan detect korang punya tangan ni. Korang buat apa? Contoh macam nak select, tekan ni, buat macam ni, snap macam ni. Kiri kanan sama je, dua-dua akan snap. Tak ada yang ni diselect, yang ni select, yang ni orang kata long press, tak ada. Untuk akses semua apps yang korang dah install dalam Apple Vision Pro, actually korang kena tekan secara fizikal dekat digital crown, tekan sekali dan korang akan nampak segala apps yang korang dah install ataupun dah pre-install dekat sini. Basically a basic thing yang korang boleh nampak. And setiap kali korang pergi, dia akan start dekat situ tau. So macam mana nak remap balik benda ni untuk dekat dengan korang, tekan benda ni dekat sini. So setiap kali kalau korang nampak dekat sini dia punya menu kan, and nak alihkan, tekan digital crown. Lepas tu tekan sekali lagi digital crown, dia akan letak dekat sini. So nak select apps, actually aku kena navigate menggunakan mata tau. So bila aku tekan apps tu kan, so untuk select contoh macam apps yang korang nak pilih ni, kau kena tak perlu tekan satu-satu macam ni. Tak macam kebanyakan VR ataupun AR yang korang nampak kan. Aku tak tahu macam mana lagi intuitif, lagi orang kata friendly to use, useful to use ataupun senang nak guna. Insting kita lah untuk tekan kan. But untuk Apple Vision Pro, untuk korang tak rasa penat adalah korang hanya menggunakan mata saja. Korang tak perlu alihkan kepala kiri, kanan, atas, bawah. So korang just tengok je, dia akan select. So tu apa yang aku suka dengan Apple Vision Pro. And dia sangat-sangat accurate in my opinion lah. Contoh macam dekat sini, kalau aku nak pergi app seterusnya, aku akan buat macam ni, pinch dan tarik. So dia akan detect benda tu, nampak? So that's how benda ni actually is quite, orang kata, sangat instant. Tak ada rasa lagging dan sebagainya. Nak select apps, korang just tengok je apps tu, dia akan timbul dan korang pinch. So that's how, macam mana korang actually boleh navigate. Nak scrolling, korang just scroll macam ni saja. So
itulah macam mana korang scroll dekat dalam Apple Vision Pro ni. And korang actually boleh alih apps ni tau. Dia boleh jauh kau boleh letak, kau boleh dekatkan lagi sampai depan muka macam ni. And rasa dia sangat ya Allah sangat orang kata best lah, sangat real, sangat timbul. Memang kata lain macam lah, boleh kata macam tu lah. Aku sangat suka lah dengan apa yang aku nampak sekarang ni, sangat sharp. I'm quite impressed dengan apa yang Apple letak dalam dia punya screen dekat mata ni. Dia lagi dense, dia 4K, and lagi 4K daripada kebanyakan 4K. So that's how aku suka. Tapi kan, aku perasan lah, boleh navigate guna tangan lah, boleh sentuh lah apps dia. Aku pun, ya Allah, best je. Aku tak tahu pula, aku tengok review macam guna jari je untuk scrolling kan, macam ni. Tapi bila guna depan-depan, dia jadi aku boleh select. What the heck. Dan kalau korang nak macam komen kan, tak boleh. Oh, kena ni kena login. Nak kecilkan, korang tengok dekat tepi macam aku cakap, korang boleh besarkan dan kecilkan. And untuk banyakkan apps, korang actually boleh panggil lagi. Oh, tak boleh. Korang boleh buka dan tarik. Lepas tu ke sini. So ni aku punya apps untuk gambar lah kan. Contoh macam nak play video ke, boleh juga. Nampak? So dekat sini dia akan playkan video. Aku beli Kromboloni hari tu, Januari 4, kantoi. Oh, boleh buat macam tu juga. So best kan, bila korang boleh bekerja macam ni. Basically aku boleh tak banyak apps buka instantaneously. Menunjukkan yang Apple punya chip M2 punya processor tu boleh buka banyak apps and boleh multitasking, tak ada masalah. And korang tak nampak pun apps ni macam bergerak kan. And kalau korang nak tahu, bila aku buat macam ni, dia sebenarnya dia akan remapkan aku punya tangan tau. That's why korang nampak dia macam ada halo effect macam tu kan. Tapi bagi aku dia bukan masalah yang besar lah, sebab aku lagi penting benda ni instead of tangan aku dia dapat betulkan tak bila dia buat macam tu. Alright. So untuk alihkan macam cakap, buat macam ni je. So sangat, orang kata sangat ni lah, bukan spontan. Tengok. Best gila lah pakai Apple Vision Pro ni. Nanti aku akan test review lagi Apple Vision Pro ni. Kalau korang nak suruh aku buat specific things, boleh juga. Cuba komen dekat bawah. So far, for now, ini apa yang aku boleh tunjukkan dekat korang. I'm pretty excited. Aku actually boleh connectkan dengan laptop juga untuk guna a few features, a few software. Nanti aku akan ceritakan lagi. Alright, for this. Alright guys, so macam mana dengan Apple Vision Pro punya pengalaman? So far aku cakap benda ni dapat bagi a refresh punya view lah tentang sebuah VR tau. Sebab sebelum ni kita tak dapat nak tengok as good as this. Pengalaman aku sendiri, aku tak dapat rasa pengalaman macam ni bila menggunakan VR. And aku actually guna benda ni dalam 30 ataupun 40 minit juga, boleh kata macam tu. And aku start rasa stress dekat sini tau. So aku kena pakai strap dekat atas tu yang aku tunjuk dekat korang tu. And harga dia RM16,000. Aku akan cakap it's quite hard lah untuk justify for now. Sebab kalau ikutkan, dia bukan sebuah standalone punya products. Dia adalah sebuah produk yang perlukan benda lain juga untuk berfungsi. Tapi kita tengoklah macam mana. Sebab so far aku perlukan aku punya iPhone untuk setup. Kalau boleh gunakan benda ni standalone macam tu kan bagus. And benda ni actually tak boleh bawa pergi ke mana-mana. Korang hanya boleh guna benda ni kalau korang ada internet dan sebagainya. But kalau ikutkan, yelah, kalau tak buat kerja online, kenapa perlu ada internet kan? So itulah. Another thing yang aku boleh komen adalah dia punya size ni sebenarnya quite nice lah. And nampak futuristic, tak kelakar. So apa pendapat korang? Cuba komen. And aku nak tahu juga apa yang korang nak aku testing Apple Vision Pro ni. So thanks kepada Ashraf juga sebab dapat bagi aku guna Apple Vision Pro. Stay tuned for that. Untuk review, jangan lupa subscribe ke channel Fazil Halim. Macam biasa guys, leave a like, subscribe.
So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!